Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, pengembaraan ke alam akhirat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sudah masuk ke siri yang ke-27 di bawah tajuk Al-Jannah. Surga, isi kandungannya dan sifat-sifatnya, serta beberapa panduan amalan yang membawa ke surga insya-Allah. Sambungan perbincangan kita Khazanatul Jannah, pengawal syurga. Maka syurga yang begitu besar, yang begitu cantik, indah, ramai penduduk-penduduknya, warganya, Allah Ta'ala telah menciptakan khazanah. Khazanah itu jamak kepada khazin, iaitu penjaga, pengawal, pegawai-pegawai, dan khadam-khadam dalam syurga yang begitu ramai. Maka siapakah pengawalnya? Jawabnya malaikatun kiram, para malaikat yang mulia. Kan? Kerja dianya mula-mula menyambut kedatangan ahli syurga. Wa yurahibun, mengucap selamat datang. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar, bila mari ahli-ahli syurga berduyun-duyun masuk, dibukanya pintu-pintu syurga, ketika itu wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi penjaga syurga kata salamun alaikum, sejahtera kata kamu masuk, silakan masuk. Allahu akbar. Ini hadis, ayat Quran juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku pergi ke pintu syurga, ketuk pintu. Ketika itu khazin, penjaga dia tanya, man anta? Fa'aqulu Muhammad, fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Bila Nabi minta buka pintu, dia kata siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kata, aku diperintahkan supaya tak buka pintu ni sebelum engkau datang. Bermakna malaikat penjaga syurga itu ada pengawal dia, khazanatu ataupun khazin. Berapakah bilangan mereka? Jawab dia, bilangan dia tak ada siapa tahu, la yuhsihim illallah. Tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu. Berapa ramai dia, Tuhan je tahu. Bagi kitanya, kita beriman dengan adanya khazanah yang menjaga syurga. Mereka ini menjalankan tugas, tak pernah derhaka kepada Allah walaupun sikit. Apakah tugas dia? Wazaifuhum. Tugas penjaga syurga ni apa dia? Banyak kerja dia, di antaranya menyambut kedatangan orang mukmin, di antaranya jaga pintu, buka pintu, kan? Dan macam-macam lagi lah tugas yang berkait dengan penjagaan syurga dan segala persiapannya. Masya Allah, itu dia panggil penjaga. Kita pindah pada binaul jannah. Binaan syurga dan tanah dia dibuat daripada apa? Allahu akbar. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum yas'aluna Nabi. Sahabat Nabi pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syurga. Maka Nabi kita bagi jawapan. Nabi kata apa? Qulna ya Rasulullah hadisna 'anil jannah wa ma bina'uha. Wahai Rasulullah, cerita kepada kami tentang binaan syurga dan apakah binaan buat daripada apa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min zahabin. Batu bata dia tu ada dari emas dan ada dari perak. Dia punya hamparan dia kasturi. Oh, Masya Allah. Batu-batu ni
Perhiasan dia daripada lu'lu' ataupun al-yaqut, daripada permata. Tanah dia az-za'faran. Man yadkhuluha yan'am fala yay'as. Siapa dia boleh masuk syurga, dia berpenuh nikmat dan tidak akan rasa kecewa selama-lamanya. Kekal, tidak mati. Baju dia tak rosak, yang pentingnya nikmat yang sehabis-habis nikmat yang Allah Taala sediakan kepada ahli syurga. Nak kata apa? Allahu akbar. Allahumma rzuqna al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Jadi kita kena selalu doa, ya Allah, berilah kepada kami syurga dan berikanlah kepada kami amalan-amalan yang boleh membawa kami ke syurga. Itu permohonan kita. Baik, kita tengok dah tadi kusur istana dia, kota-kota dia, bangunan mahligai. Macam mana dengan bilik-bilik dalam syurga? Apa bilik dia? Bilik dia panggil ghuraf. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah. Bagi orang yang bertakwa, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka bilik-bilik ghurafun min fawqiha ghuraf. Atas dia ada bilik banyak bertingkat-tingkat. Allahu akbar. Kan bertingkat-tingkat Allah Ta'ala sebut di situ. Dalam surah Saba ayat 37, wahum fil ghurfati aminun. Mereka dalam bilik-bilik dalam keadaan tenang, aman. Tak ada siapa kacau dia. Allahu akbar. Maka Allah Ta'ala sebut, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Tuhan kata, bukanlah harta benda kamu dan anak pinak kamu itu mendekatkan kamu kepada aku, kepada Allah. Mana asalnya harta kita, anak-anak kita ni tidak memberi manfaat, kecuali tanda tuan-tuan. Macam mana kita nak suruh harta kita bermanfaat, anak cucu kita bermanfaat? Jawabnya, idza tahawwala, apabila harta itu bertukar. Daripada harta yang duk simpan, duk taruh, duk gosok ke dia, duk hitung, duk kira dia, kita bagi tukar jadi harta wakaf. Daripada harta tersimpan, prop masuk akaun jadi masjid. Daripada harta duk taruh, harta ini kita beri menjadi makanan kepada orang fakir miskin. Beli Quran wakaf contohnya. Apa sajalah kebajikan, maka dia bertukar daripada harta yang tak berfaedah kepada harta yang beri faedah yang besar. Anak sama juga. Kalau setakat boleh anak kuat-kuat, lepas tu kita tak didik dia baik-baik, kita tak membesarkan dia dalam keadaan yang beriman, rugi. Tapi kalau kita daripada kecil kita didik anak kita, dia kenal Allah, dia solat, dia baca Quran, dia hafal Quran, dia faham, maka anak kita itu menjadi aset besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan pendidikan yang baik. Baik, kalau kita tadi kita dah bincang tentang dalam syurga ni ada ghuraf, kan, ada bilik-bilik macam mana? Tengok dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Dalam syurga ada bilik-bilik yang nampak dilihat dari luar, nampak dalam. Tengok dalam, nampak luar. Wih, comelnya. Kan? Bangun seorang badui, orang kampung, orang biasa-biasa je. Dia tanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa tu? Comel syurga ni untuk siapa? Dia tolong tanya bagi pihak kita. Tanda tuan-tuan. Kita duk mikir, Allah, ini untuk Sayyidina Abu Bakar ni. Ini untuk Sayyidina Umar. Ini untuk Umar bin Abdul Aziz, contohnya orang besar-besar, hebat-hebat. Rupanya Nabi beri jawapan untuk kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addahallahu, orang tanya, a'addahallahu liman
Untuk siapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, liman at'ama at-ta'am, Allah Ta'ala sediakan syurga tadi bagi orang yang banyak beri makan pada orang. Nak beri makan lagu mana? Beri makan dengan ikhlas, jangan duk mengungkit-ungkit. Nah. Jangan duk banyak kerja sangat. Ni ajak orang makan tapi mengungkit. Oi, tak bagi nah. Bersalah tangan kosong. Macam mana? Buat kenduri anak nak bersalah suruh orang bayar fulus. Baik tak usah buat. Allah Ta'ala tak ajar kita macam tu. Kan? Beri makan pada orang, nak suruh orang puji-puji kita. Tak. Maka ini dipanggil tak jadi lagunya. Naknya orang yang beri makan dalam pada ikhlas. Yang kedua, wa afsyas salam. Orang yang menyebarkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Salam. Dan ada riwayat lain kata wati bil kalam, orang yang baik cakapan dia, tak marah-marah orang, tidak apa ni, tidak maki orang, la. Yang keempat, wasalla bil laili wan nasu niyam, orang duduk tidur dia bangun salat, maka orang ni Allah Taala sediakan syurga, yura butunuha min zahiriha, nampak dalam, kita duduk luar nampak dalam. Comel. Maka para jemaah sekalian, ini galakan supaya kita beribadat. Timbul lagi kaifa ya'rifu ahlul jannah manazilahum. Bagaimana penduduk-penduduk syurga dia boleh kenal rumah dia mana? Luah ni nak cari macam mana ni? Allahu akbar. Kan dalam surah Muhammad Allah Taala kata wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Mereka ni pejuang-pejuang Islam mujahidin akan masuk syurga. Nah, syurga tu dia sudah tahu di mana ke tempat dia. Lah. Arrafaha lahum biha wa wasafa. Telah disifatkan. Begini tempat duduk. Macam kita juga ada. Kita nak sewa hotel ke homestay ke. Orang kata, masuk ni lorong yang pertama, rumah warna apa tu? Ada pintu, gitulah lebih kurang. Mana ahli syurga malaikat tunjuk selalu. Allahu Akbar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang mukmin tersesat daripada kira bicara, kalau ada yang kena dakwa, dia dakwa di depan Allah Taala, kalau bersih semua, maka diberi keizinan masuk dalam syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati. Seseorang kamu itu lebih mengetahui di mana tempat duduk dia daripada dia kenal rumah dia atas dunia. Allah Taala tunjuk. Masya-Allah. Baik. Dalam syurga ada bangunan mahligai yang dibuat daripada lu'lu' al-mujawwaf, daripada lu'lu' yang berlubang comel. Ada bilik-bilik bertingkat dan ada juga tempat rehat di luar bilik. Nama dia khiyamul jannah. Khemah dalam syurga. Ada khemah dia. Jadi orang dalam syurga ni ada khemah. Ada khemah. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang rumah comel tak? Depan tangga kita pergi buat bangsal. Buat rumah kayu kecil-kecil, tempat rehat, tempat minum-minum teh. Kawan-kawan mari duduk buah situ. Kalau di Arab dia panggil hush. Ada seorang ustaz kita di Madinah tu, dia suka kalau kita pergi tak masuk, jaga masuk rumah dia. Duduk di hush. Hush ni mana tempat berehat, dia buat buah pokok tamar. Comel lah. Allahu Akbar. Tempat nak bakar, buat kahwa, baca teh, ada belaka. Menarik. Maka kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mu'mini fil jannati la khimatun min lu'lu'ah. Allahu akbar. Lu'ah wahidah mujawwafah. Bagi seorang mukmin dalam syurga esok ada khemah yang dibuat daripada mutiara, yang mutiara sebiji itu tapi besar. Dalam itu dia panggil khemah. Tuluha situna milan. Panjang dia 60 batu. Besar mana? Kan? Tak tahu batu dunia ke batu akhirat, wallahu alam. Itu dia panggil ada khemah.
Keluarga dia pula duk pergi mari. Allahu akbar, seronok sekali duk kemah ni, tepi air. Ni kemah ni pula tepi bukit. Nak duk lagu mana boleh belaka. Jadi orang lain tak nampak dia dengan keluarga dia dalam kawasan tu. Kemah atas dunia ni gitulah dah. Dengan panahnya, dengan apa ada belaka. Kemah di akhirat comel. Selain daripada kemah, apa lagi yang ada dalam syurga? Surur. Apa dia surur ni? Katil. Katil dengan tempat menyandar dia ada sekali. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Allahu Akbar. Sururum marfu'ah, katil-katil yang diangkat tinggi. Katil. Akwab, apa dia akwab? Gelas, kup, bekas-bekas minuman yang tersedia. Wa namariqu masfufatun. Apa dia namarik ni? Namarik dia panggil al-wasaid. Macam bantal. Bantal tempat orang nyandar. Kalau di rumah harap ada. Bantal tu. Maknanya ada katil, ada bantal. Cukuplah. Comel wazarabi yumabsus al-busut. Kapek hamparan-hamparan yang begitu sudah terbuka. Comel. Artinya bagi orang dalam syurga ni ada kemah, ada katil tempat menyandar, tempat duk menyengging, ada belaka. Bauan syurga macam mana pula? Dia punya bau pula. Al-jannatu laha raihatun abiqatun zakiyah. Bau dia wangi, macam-macam jenis bau kita nak. Ada bau kasturi, ada bau ud, ada bau rus, macam-macam. Allahu Akbar. Bauan dia boleh dihidu bau daripada jarak yang jauh. Bau dah, sedap. Macam kita juga. Nah, kalau orang goreng ikan kering, 10 buah rumah boleh bang tak? Kuat goreng dia ni. Apalagi kalau bakar, kalau goreng apa ni, lada kering, lagi kuat. Nak ceritanya bau tu boleh pergi jauh. Tapi dalam bau syurga ni jauh. Kita tengok jarak berapa jauh, boleh hidup bau syurga. Tapi sebelum kita begitu, aqwamul la yashammuna Allahu Akbar. Kita cuba kenal beberapa kaum yang tidak diberi bau syurga, tak bau dia. Bakal lepas ngakau selalu, na'udzubillah. Tanda ya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jauh daripada perkara ini. Yang pertama, mudminul khamr. Orang yang ketagih arak. Orang ini tak masuk. Nak bau syurga ke apa? Dia diberi minum dengan tinatul khabal. Nanah ahli neraka, tu minum memang. Maka orang ini tidak akan bau syurga. Tak boleh nak cium bau syurga, apalagi nak masuk. Nak masuk syurga lagi tak boleh. Bau pun tak boleh. Na'udzubillah. Jadi orang mabuk arak ni jangan duduk gurau. Kemudian yang kedua, alladzina yadribuna nas. Orang yang ada kuasa duk pukul orang. Kejap-kejap belabang orang ni kena. Kejap dia pukul orang ni. Orang ni campur dalam penjara. Itu dia panggil pukul. Dan sekali dengan dia, kasiatul ariyat. Dengar ni. Ayah, ibu, suami, abang, adik dengar belakang. Nabi kata apa? Sinfan min ummati lam arahuma. 2 jenis manusia ahli neraka yang aku tak tengok dia. Mana tak ada di zaman Nabi tu. Nabi hapuskan. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun. Ada kaum yang bawa cemeti, bawa tongkat. Macam ekor lembu tu dia berkata. Yadribu Nabi Hanas. Kerja dia hanya duk pedau orang. Mana orang zalim lah. Maksud dia orang zalim. Duk katok orang. Ulama semasa sekarang ni kata apa? Termasuk jugalah orang pukul orang dengan tangan dia. Dia benci orang ni. Buat laporan rekod tak baik. Pangkat tak naik. Kena tukar lagi ke pendalaman mana-mana. Ini penyakit. Yang kedua, hak ni duduk dalam rumah kita ni, para jemaah sekalian. Yang kedua ni takut.
Wa nisaun kasiyatun 'ariyat. Perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Sebab apa telanjang? Sebab baju tak cukup saiz. Atau kain nipis, nampak body. Ataupun tak cukup benar. Tak cukup benar. Kain terbelah. Nah. Yang pentingnya tak tutup aurat lah, mudah. Perempuan-perempuan yang berpakaian seperti telanjang, kepala dia, sanggur dia macam bonggol unta. Dia pisah, nak tinggi dia punya sanggur. Nak comel sangatlah kono-kononnya tu, kan. Nabi kata apa? La yadkhulunal jannah. Ni orang lagu ni, hok pakai pelik lagu ni. Orang duk pukul orang tadi, tak akan masuk syurga wala yajiduna rihaha. Dan mereka juga tak boleh nak cium bau syurga, sedangkan bau syurga itu boleh dihidu bau daripada jarak yang begitu jauh. Allahu akbar. Hati-hati tuan-tuan. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Dahlah baju tak cukup saiz, kepala bonggol uta, berjalan pula lenggak-lenggok, ma'ilatun mumilat, berjalan, orang panggil berlenggar berjalan, nak mencari perhatian orang laki-laki. Ini semua ni manusia yang akan terhalang daripada cium bau syurga. Apalagi nak masuk, na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang zalim buat khianat kepada al-mu'ahad, kafir yang buat perjanjian damai dengan kita. Jangan. Siapa dia kafir ni, dia buat perjanjian damai, maka pihak kerajaan terima, tiba-tiba ada orang yang khianat orang itu. Orang ni juga tidak dapat haramahullahu alaihi rihal jannah. Pengkhianat ini tidak diberi bau. Allah Ta'ala tak beri dia bau syurga, sedangkan bau syurga itu boleh dihidung daripada jarak 70 tahun. 70 tahun boleh. Dia kata, anda kata 70 tahun, ada kata 50 tahun, macam mana? Ulama kita ni, dia bahas pelik-pelik. Dia cuba nak menjawab, kenapa sekali hadis ni 70 tahun? Kenapa sekali hadis ni 70 tahun? Ada riwayat kita, masiratu 500 sana, 500 tahun, maaf, bukan 50, 500 tahun. Apa beza? Para ulama Islam kata, al-jam'u, bahawa setiap orang itu mengikut kategori amal. Orang yang tinggi darjah, jarak 500 tahun, bang syurga. Bang syurga. Orang kurang sikit, 70 tahun. Kurang lagi, kurang lagi. Atau kurang lagi, tak boleh bang langsung, na'udzubillah. Kan? Tanda yang keempat. Yang keempat ni kalau boleh kita pakat menangislah. Kan? Al-aq. Orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Allahu akbar. Uququl walidaini zambun azim. Derhaka pada ibu bapa ni dosa besar. Allah Ta'ala letakkan hak menghormati ibu bapa, menjaga ibu bapa ini selepas daripada hak Allah Ta'ala dalam ayat Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala sudah tetapkan bahawa jangan sekali-kali kamu sembah lain daripada Allah, jangan. Kemudian wa bil walidain, dua ibu bapa kamu naklah kamu buat baik. Tiba-tiba Allah suruh buat baik, kita pergi buat derhaka pula. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang ni termasuk di kalangan orang yang tidak boleh cium bau syurga, apalagi nak masuk. Orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Saya tak derhaka ibu bapa, cuma saya tak dengar kata dia. Orang panggil anak ke apalah kita. Saya tak derhaka dia, tapi saya tak hirau dia. Dia minta tolong kita, tak hirau. Dia larang benda-benda kita, tak peduli. Nak kata apa tu? Tidak derhaka lagi tu. Itu orang panggil derhaka, tak dengar kata. Jadi siapa dia nak Allah Ta'ala panjangkan murah rezeki dia, panjangkan sebutan dia, lepas dia tak ada orang sebut molek-molek, falyasil rahimahu, naklah dia hubungi silaturrahim. Kumpulan yang
Yang kelima, tak boleh cium bau syurga, al-bakhilul mannan. Al-bakhil, al-mannan, orang bakhil, kalau dia beri, dia mengungkit pemberian dia. Oh, aku tu bagi tu. Comel dah dia tu dah. Rumah dia baik, saya yang itu dia panggil mengungkit. Dahlah bakhil. Mengungkit pula dah. Masya Allah. Maka kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, dia kata apa ni? Salasatun la yajiduna rihal jannah. Tiga kumpulan ini tak akan cium bau syurga, sedangkan bau syurga itu boleh dihidu bau daripada jarak 500 tahun. Tanda tuan-tuan. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Yang pertama, al-aqu liwalidayh, orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Allah nas'alullah salamata wal afiyah. Yang kedua, pemabuk arak yang ketagih arak ni, suruh taubat tak nak taubat, suruh berhenti tak berhenti. Yang ketiga, al-bakhilul mannan, orang bakhil yang mengungkit pemberian. Ini bahaya sekali ni. Hadis ini daripada dikeluar oleh At-Tabarani, Tahzibul Athar dalam kitab dia. Baiklah para jemaah sekalian, kita dah bincang tadi tentang perbezaan macam kita semaya Jumaat ni. Ada riwayat kata 27. Kan? Solat jemaah lebih baik daripada 27. Daripada solat seorang. Ada riwayat kata 25. Jadi para ulama Islam, ulama hadis kata yang 27 tu hak mari penuh. Daripada takbiratul ihram sampai sudah. Yang 25 tu hak mari tengah. Aku rezeki. Baik. Boleh tidak orang cium bau syurga atas dunia ni? Boleh ke tidak? Tanda tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi nama dia Anas ibn Nadar radhiyallahu anhu. Anas ibn Nadar dalam peperangan Uhud, dia marah. Dia tengok orang lain berkelepangan, pecah tentera. Anas kata, Anas bin Nadar dijumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud. Allah. Sa'ad, aku dah tercium bau syurga di tepi bukit Uhud ni. Ini sahabat Nabi. Ketika itu dia rempuh masuk. Sa'ad kata, cara dibuat oleh Anas bin Nadar tak mampu aku nak buat. Dia rempuh masuk, dia pukul orang kafir, dia lawan sungguh-sungguh sehinggalah dia mati syahid. Bila mati syahid, lepas pada peperangan, orang pergi cari mayat. Sakit, tak setepak. Bagi bantuan, kecemasan, bagi pertolongan, bagi ubat. Hak mati tak setepak untuk kita selesaikan, kebumikan jenazah. Tapi orang cari mayat Anas bin Nadar tak jumpa. Tak jumpa. Sehinggalah adik dia mari. Tengok-tengok di kalangan mayat yang berkelepangan. Oh, dia kata, hadhihi qadam. Ni kaki abang aku, Anas bin Nadar. Sebab ibu kaki dia selamat. Di tubuh dia lebih daripada 80 liang luka. Ada yang kena pedang, ada yang kena tombak, ada kena belakang. 80 liang luka, hancur tubuh dia, orang tak kena, adik dia kena di kaki. Ini Anas bin Nadar, dia telah beritahu pada para sahabat, inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud, aku dah cium bau syurga di tepi bukit Uhud. Karena itulah kita tak pelik pejuang-pejuang Islam, para mujahidin berani mati. Kita ni tak bau apa-apa ni, duk bau bulu tiak kita ya tak. Nak pergi perang, nak pergi berjihad, takut. Kalau mati anak kita siapa nak jaga? Isteri kita siapa nak jaga? Jadi penakut angin. Jadi orang ni yang sudah bau syurga tidak akan takut lagi. Masya-Allah tabarakallah. Itulah dia panggil karamat di kalangan para sahabat. Allah Taala beri kemuliaan pada dia, dia boleh cium bau syurga, maka dia berperang sampai dia mati sebab dia nak pergi syurga. Allah. Kalau tuan-tuan ingat satu peristiwa, dia panggil kapal Marmara. Ingat tak? Kapal Marmara ni orang Malaysia naik bersama dengan kapal Turki nak pergi hantar bantuan ke Gaza, ke Palestin. Kan dia dikepung oleh Yahudi dan ditembak.
Salah seorang daripada, ana lupa nama dia, salah seorang daripada orang yang ada di atas kapal tu. Waktu ditembak oleh Yahudi, ana jumpa dengan dia sendiri, berdepan mata di Kota Baru, dia cerita, dia kata, Ustaz, saya tak ada rezeki. Menangis dia. Tak ada rezeki nak mati. Tengok, orang kalau tengok kematian orang syahid, dia nak mati dah, bukan nak hidup. Dia kata sahabat dia yang kena tembak Yahudi, bila kita pegang mayat dia panas. Mayat kita ni sejuk dah, dah tebik nyawa. Mayat ni panas. Darah mengalir, tak mau berhenti. Dan bau wangi yang pelik. Allahu Akbar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah Ta'ala tunjukkan. Banyak lagi lah cerita-cerita lain. Kita nak, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita semua Al-Jannah, insya Allah. Baik, kita pergi kepada buah-buah. Pokok-pokok dan buah-buah dalam syurga macam mana. Di antara keindahan, kecantikan, kecomelannya, kasratul khudar wa zilal. Banyaknya pokok-pokok, teduh, kan? Mata tengok comel. Nak ambil buah pula, dekat ya. Nak apa buah? Buah tu mari, kita kuti ambil. Oi, makan sedap. Allah Ta'ala gambar dalam surah Al-Waqi'ah. Tanda tuan-tuan, surah Al-Waqi'ah. Ayat 27 hingga 30. Allah kata apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdudin wa talhim mandud. Wa zillim mamdud. Tengok Masya Allah. Kan? Dia kata orang yang dapat surat ahli kanan, surat tangan kanan ni, fi sidrin makhdud. Fi sidrin, dia kata duduk di bawah pokok syajarun nabi. Ni pokok bidara tu. Comel. Yang tidak berduri. Wa talhim mandud. Talhu, dia kata syajarul muz. Pokok pisang yang masak, buah dia masak comel. Allahu Akbar. Pisang dunia comel tu, pisang akhirat, tak usah cerita lah kan. Dia kata apa ni? Dalam surah Ar-Rahman, zawata afnan, ay aghsan. Afnan dengan mana aghsan. Pokok-pokok yang banyak dia punya dahan, comel. Fiha fakihatun wa nakhrun wa rumman. Dalam syurga itu ada pokok buah-buahan daripada nakhlun, tama, rumman daripada buah delima. Nak kata apa ni? Besar pokok dia. Pokok dia, inna fil jannati syajaratun. Pokok dia tu orang boleh mengembara di bawah dia dengan kenderaan 100 tahun. Tak habis-habis. Wa zillim mamdud. Bayang yang panjang. 100 tahun boleh berjalan. Allahu Akbar. Kata Al-Bara', penduduk-penduduk syurga, duk makan buah-buah syurga itu dari berdirinya, duduknya, boleh berlaku sambil duduk menyanggim. Cakap makan pokok dia. Masya Allah, Tabarakallah. Makanan di dunia kita makan kerana lapar. Tapi ahli syurga dia makan kerana lazat, kerana seronok ya, suka yang makan tu. Nikmat. Sebab tu kita tengok pula makanan ahli syurga ni apa dia. Makanan ahli syurga di antara yang disebut dalam Al-Quran iaitu fakihatul jannah, buah-buahan. Tadi dalam surah dia, wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buah yang banyak tak pernah putus. Kita hari ni mutuh buah dah. Musim ni buah tembikai. Sekarang ni musim buah durian. Lepas pada ni mari apa buah lah. Dia tak la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tak ada yang dilarang dan tidak putus. Nak buah ke apa? Tak ada musim, semua musim ada belaka. Masya-Allah. Allahu Akbar. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya'kul ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun. Tengok. Ahli syurga ni dia makan tak berak. Dia duduk minuman dia arak dia tu tak kencing. Mabuk tak ada lagi, tak ada langsung. Kan? Cuma makannya tu dia jadi jusyak. Karashil rash. Jusyak ni macam sedawa gitu. Sedawa keluar angin.
Keluar peluh. Itu je dia punya keluar. Lepas tu gimana makannya kita tu? Yang kita sini jadi tahi. Tak. Jadi air kencing. Itu untuk orang dunia. Lalu surga tak ada. Sebab kita makan bukan kerana lapar. Kita makan kerana saja menikmati kelazatan buah-buah dalam surga. Maka ketika itu Allah Ta'ala ilhamkan mereka nak tanda syukur, bertasbih dan bertahmid sebagaimana Allah Ta'ala beri mereka bernafas. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat. Apakah permulaan hidangan ahli syurga? Dengar ni. Mula-mula kita masuk dari syurga, apakah hidangan yang awal yang diberikan, yang disediakan oleh malaikat sedia kita, minumnya apa awal-awal kita masuk syurga? Dengar ni tuan-tuan. Seorang Yahudi, pendeta Yahudi, ulama dia nama Abdullah bin Salam, dia kata, lamma aratu an uslim, ketika Nabi sampai di Madinah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai Madinah, Abdullah bin Salam dengar, dia pergi jumpa. Dia bertanya, "Inni sa'iluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan beberapa soalan." Sebab apa? Sebab Abdullah bin Salam dia baca kitab Taurat, kan? Dia baca kitab, dia ahlul kitab. Dia tahu dalam kitab Taurat apa sifat-sifat syurga. Dia pergi tanya Nabi. Nabi kata, "Sal amma badalak." Mu tanya, nak tanya apa hari ni? Qultu ma awwalu ma ya'kul ahli jannah. Aku nak tahu, mula-mula ahli syurga masuk, hidangan awal yang disediakan untuk mereka, apa dia? Makannya berapa? Fadzakar al-hadis. Hadisnya panjang. Tapi dalam jawapan kepada awal makanan itu, ziyadatu kabidil hut. Dia kata hati ikan. Hati ikan ni tak ada hati ikan pak kita ni, mana hati dia ada orang makan ke hati ikan. Hati air banyak, hati ikan. Dalam syurga hati ikan tu menjadi hidangan istimewa. Kan? Wahya atyabuha wa alaz. Makanan yang paling sedap, paling istimewa hati ikan. Atau sudut tanya macam mana pun, kan? Maka Abdullah bin Salam otomatik bila beberapa soalan yang ditanya Nabi jawab, terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Sebab betul-betul jawapan Nabi ini sama yang ada dalam kitab Taurat yang dia duk mengajar selama ini. Kita ni bimbang, kita duk mengajar kita. Tapi bila mari perbuatan orang tak sama dengan kita dengan sekali dengan orang tak sokong kita. Ini masalah. Dia kata ustaz duk mai kita. Orang ramai buat tu lagu mana? Kita kalau kita pendakwah kita ustaz kita ikut orang ramai juga, bila nak kita tu nak jadi harmoni. Sebab itulah ada beberapa isu yang anda baca dalam kitab tak sama dengan perbuatan masyarakat. Bila kita tegur kita salah, dia tu betul. Walaupun kita depan tak jadi. Baiklah, itu dah dipanggil. Satu lagi hadis kita ambil, sudah cerita makanan ni. An Thauban qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah. Menarik tuan-tuan. Thauban kata ketika aku duduk berdiri dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a habrun, mari pendeta Yahudi. Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Thauban pun nak marah. Thauban ni pembantu Nabi. Fadafa'tu, dia tolak Yahudi tu, tolak. Menyadar kawan tu. Faqala lima tarfa'un. Kenapa tolak saya? Marah Yahudi. Dia kata, awak kenapa kata Muhammad? Panggil dia ya Rasulullah. Dah baik juga dia pun. Ini panggil protokol tak kena. Yahudi kata, aku panggil dengan nama hak ibu dia bagi, keluarga dia bagi kan Muhammad tu. Apa salahnya? Bukan panggil nama perli-perli, nama betul. Faqala Rasulullah ismi Muhammad. Tak apalah Thauban, memang nama aku Muhammad. Keluarga aku nama aku Muhammad. Biar. Nabi tak ada masalah. Yang masalahnya protokol ni kan. Macam kita juga nak jumpa orang besar, protokol tu masalah. Bos besar je tak ada masalah mana. Hak lain tu masalah. Yahudi kata aku mari nak tanya tuan. Dengar soalan Yahudi ni. Saya mari nak tanya tuan. Nabi kata tanya. Kalau soalanmu ni memberi manfaat kepada kamu, silakan. Aku akan jawab. Qal asma' bi uzni. Aku nak dengar jawapanmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pegang kayu, pegang tongkat.
Faqala sal. Nabi kita duduk. Orang panggil duduk macam duduk gerak tukar dia. Tanyalah. Mana sungguh Nabi kita. Faqala al-Yahud, Yahudi tanya, "Hei Muhammad, di manakah manusia ketika bumi sudah bertukar menjadi bumi lain, hari kiamat? Ketika itu manusia duduk mana?" Faqala hum fi zulmati dunal jisri. Ingatkan dalam siri yang lepas yang kita bincang tentang titian sirat, manusia akan berkumpul di sebelum sirat dalam gelap gelita. Tuan-tuan kena ingat dalam siri yang lepas. Dia tanya lagi, siapa golongan yang pertama yang akan melintasi sirat? Siapa? Nabi kata fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dia kalangan muhajirin. Lepas. Baru mari soalan yang sama. Yahudi kata, fama tuhfatuhum, apakah makanan awal, hidangan awal yang disediakan untuk mereka ketika masuk surga? Nabi kata, ziyadatu kabidin nun. Ziyadatu kabidin nun, maknanya hati ikan. Macam ikan nun. Qala fama ghidahum, apa pula makanan lain? Lepas pada boleh ikan. Nabi kata, yunharu lahum thawrul jannah. Disembelih pada mereka lembu-lembu syurga yang menarik, dia boleh makan daging-daging yang terpilih. Allahu Akbar. Daging terpilih nak dia main. Kalau di Jepun tu ada daging terpilih, dia apa nama daging? Wagyu. Pelik. Ana sekali bila masuk ke Jepun hari tu, ni ingat kau ni lah. Kabidil huk ni. Ikan mustahak rupanya dia. Sahabat saya Zul, dia kata, "Ustaz kena terah juga sikit." Kata, "Berapa mahal ni harga ni ikan?" Dia kata, "Jangan tanya harga lah, kira saya nak bagi makan." Saya kata, "Hana tak nak membazir, biarlah terang sekali baru buat cerita." Ni titik idea ni. Sudah kerja. Ikan dia tu, ikan sushi. Kita tak dalam mulut, tazub. Tak ada nak kunyah tu, dia jadi cair macam aiskrim. Sedap. Zul kata, tak usah duduk tanya harga lah. Kita pergi tengok berapa harga. Kata, kalau mari pula tak payah jamu ni. Sedap tu sedap, tapi dia punya bayaran tinggi. Allahu Akbar. Kemudian Yahudi tanya, fama syarabuhum, apa minuman mereka? Qala min ainin fiha tusamma salsabila. Mata air salsabil, air yang bersih, yang comel, yang sedap minum. Qala Yahudi, sadaqta, benar sekali. Ini banyak lagi hadis-hadis para jemaah sekalian yang menyebut tentang ahli syurga. Makanan mereka juga munak gapo boleh belaka, dan makannya semata-mata belazat, bukan kerana lapar, dan makannya menu nama sama tapi rasa tak sama. Contohnya orang ni mari ni dia makan burung. Burung lah, kita kata burung. Contohlah burung merpati. Esok minta merpati lagi, mari pula burung tapi rasa lain. Tak sama, dia bukan hak mari dah. Dia kata ni, tengok. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. La ilaha illallah. Mana makannya aku semalam? Mari. Tengok rupa sama tapi rasa lain. Sebab itulah kita atas dunia ni, ikan satu ikan siakap. Dia ada pula 3 rasa. 3 rasa masa, ada steam. Maknanya itu dalam surga, benda yang sama tapi menu dia punya masakan berbeza-beza. Dia pandai benar. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tak duduk mikir siapa dia masak, kita duduk mikir lagu mana kita nak sampai ke surga, itu yang kita kena fikir. Allahu Akbar. Maka makan ahli surga itu tak putus-putus, nak gapo boleh belaka. Ma tashtahihil anfus, mu rasa nak makan apa? Boleh. Anak guru ada 3 malam lepas, ada makcik mari tanya, budu ada dalam syurga? Kita kata ada makcik, budu tapi bukan busuk sepohok lon ni. Itu yang panggil budu syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Apakah minuman ahli syurga dan apakah sungai dalam syurga? Apa sungai ada air? Berapa jenis sungai ada? Dan pakaian-pakaian ahli syurga, insya-Allah kita sambung di dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.